Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua Dewan, ahli-ahli yang berhormat, ketua-ketua jabatan, semua para pendengar dan hadirin sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk sama-sama berada dalam Dewan yang mulia ini. Setelah kali terakhir kita berada dalam Dewan ini pada bulan November tahun 2020 yang lalu. Pihak kerajaan menjunjung kasih atas titah Bawaduli Yang Maha Mulia Sultan sempena pembukaan penggal keempat Dewan Undangan Negeri yang ke-14 ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli yang berhormat, khususnya Yang Berhormat Tupuh, Yang Berhormat Sebelang Takhir, Yang Berhormat Adun Wanita, Yang Berhormat Kijal, Yang Berhormat Aceh dan Yang Berhormat Batu Rakit dan lain-lain, semua yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam sesi perbahasan titah ucapan Kebawaduli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu. Saya kira terdapat pandangan-pandangan yang wajar diteliti dan diambil kira oleh kerajaan dalam membina sebuah negeri yang maju, berkat dan sejahtera secara bersama tanpa mengira warna politik kepartian. Walaupun begitu, sudah tentu pihak kerajaan mesti menentukan keutamaan pelaksanaan apa jua inisiatif yang ingin dibawa berdasarkan kepada prinsip fiqh aulawiyatnya atau priority. Rakyat Terengganu ada lebih 1.2 juta orang yang mendiami rumah ini dan ada yang perlu disantuni dengan kadar yang segera dan tentunya ada yang dikemudiankan. Umpamanya anak di rumah sendiri, ada yang masih prasekolah, ada yang berada di sekolah rendah dan menengah, ada yang belajar di universiti, ada yang sudah memasuki alam berkeluarga dan tidak tinggal bersama. Maka tentunya nilai keperluan anak-anak ini tidak sama. Ada yang perlu disegerakan, ada yang sangat terdesak dan ada yang boleh dikemudiankan dan ada yang boleh mengusahakannya secara sendiri. Maka keutamaan kita sebagai sebuah kerajaan ialah membantu rakyat mengikut keperluan. Di mana yang terdesak didahulukan, yang dizalimi sekian lama dibantu terlebih dahulu dalam memenuhi keperluan kehidupan mereka. Suatu ketika Khalifah Umar Abdul Aziz menerima surat daripada Fatunah As-Sauda, iaitu seorang hamba. Fatunah As-Sauda telah menulis surat mengenai tembok tempat kediamannya yang rendah, sehingga dengan mudah beliau diserang oleh orang jahat. Khalifah Umar Abdul Aziz segera membalas surat Fatunah As-Sauda dan mengarahkan pegawainya di Mesir pada ketika itu, iaitu Ayub bin Shurahbil, supaya meninggikan tembok rumah Fatunah As-Sauda. Ini adalah contoh bentuk bantuan bersasar kepada yang memerlukan, bukan diberikan kepada setiap rakyat Mesir pada waktu itu. Inilah juga apa yang ditekankan dalam memahami kemaslahatan, di mana para ulama Islam membahagikannya kepada peringkat ad-daruriyat, iaitu jika sekiranya keperluan ini tidak ada, nescaya hidup manusia di dunia ini akan menghadapi kesukaran, baik di dunia maupun akhirat. Maka kerajaan mengambil pendekatan kepada yang terlibat dengan daruriyat ini diutamakan terlebih dahulu. Yang kedua adalah al-hajiyat, iaitu kepentingan yang diperlukan oleh manusia bagi memberi kemudahan kepada mereka dan menghilangkan kesempitan yang membawa kepada kesulitan dengan ketiadaannya. Manakala ketiadaannya pula tidaklah sehingga membawa kepincangan dalam kehidupan manusia. Dan ketiga ialah al-tahsiniyat, iaitu perkara yang menjadi pelengkap dan hiasan tambahan untuk kesempurnaan manusia. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, berkenaan isu ekonomi yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat, saya mengambil positif cadangan dan pandangan yang diberikan oleh ahli yang berhormat. Namun saya kira untuk melihat
perkembangan ekonomi negeri adalah tidak wajar untuk merujuk pada data-data ekonomi dan sosial bagi tahun 2020 sahaja. Ini kerana semua negeri dan negara juga mengalami pengucupan susulan penutupan sektor-sektor ekonomi hampir sepanjang tahun tersebut untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Di sebalik pengucupan 57% itu, sepatutnya diakui juga bahawa kerajaan negeri telah melakukan yang terbaik untuk menyerap impak atau to cushion the impact dengan izin pandemik COVID-19 apabila berjaya menaikkan kedudukan negeri Terengganu di kedudukan ke-9 bagi tahun 2020 berbanding kedudukan ke-13 bagi tahun 2018 dan kedudukan 11 pada tahun 2019. Ini menunjukkan bahawa daya tahan ekonomi negeri Terengganu semakin bertambah baik walaupun dalam suasana yang sangat mencabar. Pengukuhan ini juga dapat dilihat menerusi keupayaan kerajaan negeri bersama dengan berbagai agensi di peringkat negeri dan persekutuan bagi membangunkan pelaburan apabila berjaya menambah jumlah pelaburan kepada 2.95 bilion bagi keseluruhan tahun 2020 berbanding 863.66 juta pada tahun 2019. Kerajaan negeri juga sedang berusaha keras untuk mencapai sasaran pelaburan berjumlah 3.75 bilion bagi keseluruhan tahun 2021. Menerusi kesemua projek-projek pelaburan ini dijangkakan sebanyak hampir 3,000 peluang pekerjaan dapat diwujudkan di negeri Terengganu. Dan insya-Allah prestasi KDNK Terengganu akan kembali bertumbuh positif bagi keseluruhan tahun 2021 dan insya-Allah pada tahun 2022 nanti. Yang Berhormat Datuk Yang Pertua dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, suka juga untuk dimaklumkan bahawa kerajaan negeri sedang berusaha keras untuk memastikan ruang fiskal tambahan dapat disediakan bagi belanjawan 2022. Ini supaya agenda bagi melindungi isi rumah, membela peniaga dan memacu ekonomi negeri sebagaimana yang ramai disebut oleh ahli yang berhormat dapat ditangani bersempena dengan pasca pandemik yang kita hadapi sekarang ini. Justru itu saya senantiasa mengalu-alukan ahli yang berhormat daripada blok kerajaan dan rakan kerajaan untuk berkongsi pandangan dan cadangan demi masa hadapan yang lebih baik buat rakyat dan negeri ini. Yang Berhormat Datuk Yang Di-Pertua dan ahli yang berhormat sekalian, di kesempatan ini saya ingin mengambil peluang untuk mengucapkan penghargaan dan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di atas segala jasa dan pengorbanan dalam menyelesaikan krisis gangguan bekalan air yang melanda baru-baru ini. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur, Kementerian Awam, Utiliti dan Teknologi Hijau dan Syarikat Air Terengganu satu yang tidak jemu turun padang bagi melihat sendiri perkembangan gerak kerja yang dijalankan. Tidak lupa juga kepada semua adun, penyelaras DUN, jabatan-jabatan dan agensi-agensi kerajaan negeri dan persekutuan, JLC kerajaan negeri dan persekutuan, semua parti-parti politik, jabatan amal, pihak NGO dan para sukarelawan, serta semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung berganding bahu demi kesejahteraan rakyat Terengganu yang terjejas. Terima kasih juga yang tidak terhingga kepada seluruh rakyat Terengganu yang berhadapan dengan krisis ini kerana sentiasa sabar dan terus memberi sokongan dan kerjasama kepada kerajaan negeri dalam memastikan krisis ini dapat diselesaikan dengan jayanya. InsyaAllah bagi pihak kerajaan, kita akan memperkemaskan lagi sistem bekalan air negeri supaya dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada seluruh rakyat negeri Terengganu. Yang Berhormat Datuk Yang Di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, Bahawa Duli Yang Maha Mulia Sultan ada bertitah untuk kita mengenepikan perbezaan pendapat dan parti politik agar kesejahteraan rakyat terus terpelihara. Suka juga untuk saya mengajak ahli yang berhormat sekalian untuk meneliti suasana politik pada hari ini yang sudah berubah dan melalui berbagai fasa. Tiada lagi mana-mana parti politik yang boleh membentuk kerajaan secara bersendirian di peringkat persekutuan. Buktinya adalah dengan terbentuknya kerajaan persekutuan pada hari ini yang disokong oleh pelbagai parti politik atas asas kerjasama. Suasana yang ada pada hari ini membawa kita untuk melihat kerjasama politik
dan ianya merupakan pendekatan yang terbaik setakat ini bagi menjamin kestabilan politik peringkat negeri dan negara, terutamanya kerjasama politik antara parti-parti Melayu Islam. Semalam atau dalam bahasa kita di Negeri Terengganu ini, kemarin pada 14 September 2021 merupakan ulang tahun kedua termeterainya Piagam Muafakat Nasional antara PAS dan UMNO yang menjadi pencetus kepada penyatuan umat Islam dan orang-orang Melayu. Penyatuan ini merupakan sesuatu yang dikehendaki oleh rakyat, terutamanya mereka yang sudah bosan dengan politik konfrontasi dan politik berbalahan. Rakyat mahu politik yang matang dan memberikan kesejahteraan buat semua. Usia kita baru 2 tahun. Namun usaha untuk mendekatkan dan merapatkan kedua buah parti ini, sama ada di perangkat kepimpinan maupun akar umbi, tetap perlu kita gerakkan walaupun seinci demi seinci. Dalam usaha ini pasti banyak yang perlu dipertimbangkan. Banyak kesukarannya dan menyentuh sedikit sebanyak kepentingan masing-masing. Namun sebarang perbezaan dan salah faham, wajarlah kita uruskan dan luruskan di meja perundingan dan perbincangan. Usaha ini tentunya bukan mudah. Tambahan pula kita hidup dalam suasana politik yang sebegini selama puluhan tahun. Pastinya proses mendekatkan dan menyejukkan itu makan masa. Namun saya optimis jika kita sebagai pemimpin memainkan peranan masing-masing, pastinya rakyat akan dapat menikmati hasil penyatuan yang kita gerakkan ini. Bak kata orang tua-tua, yang pekak pelepas bedil, yang buta pengembus lesung, yang bisu penggerak ayam, yang lumpuh penghuni rumah. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, saya ingin mengambil kesempatan juga pada hari ini mewakili seluruh ahli Dewan mengucapkan setinggi penghargaan kepada semua petugas frontliners yang terdiri dari berbagai agensi seperti Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Kesihatan, pihak berkuasa tempatan, pihak berkuasa PDRM, Angkatan Tentera, APMM. Semua kementerian dan jabatan-jabatan yang sama-sama berjuang di medan bagi mengawal dan memulihkan tahap kesihatan dan keselamatan rakyat dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini. Marilah kita sama-sama dalam dewan ini dengan izin Datuk Yang di-Pertua untuk kita sama-sama memberikan tepukan dan berdiri sebagai tanda sokongan kita bersama. Terima kasih. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, pencapaian suntikan dos pertama di Negeri Terengganu bagi populasi dewasa telah mencapai 90% populasi dewasa 18 tahun ke atas. Manakala dos kedua, 2 dos adalah 70% populasi dewasa dan juga 58.3% bagi keseluruhan populasi negeri Terengganu. Berdasarkan data ini dan kadar penggunaan katil ICU harian yang terkawal serta kadar jangkitan kes yang mampu menurun, insya-Allah kita di Negeri Terengganu mampu untuk keluar dari fasa 2 ke fasa 3 dalam tempoh yang terdekat, mungkin dalam sehari 2 ini. Yang Mak Yang Pertua, berapa jelas tadi jumlah yang divaksinasi? Yang pertama, yang kedua, jadi tuan-tuan berapa? 50? Okay. Yang mendapat satu dos untuk populasi dewasa 18 tahun ke atas sebanyak 90%. Dan yang mendapat 2 dos populasi dewasa sebanyak 70%. Keseluruhan? Untuk keseluruhan 58.3% berdasarkan 1.2 juta penduduk. Maknanya dalam tempoh 3 minggu lagi, kerana sela masa dos pertama dan dos kedua ini ada 3 minggu, kita insya-Allah akan mencapai 90%. Kerana yang telah cocok sekali itu, ke mana pun dia akan mari untuk kali yang kedua. Jadi insya-Allah dalam masa 3 minggu lagi kita akan capai 90% populasi dewasa. Mengikut unjuran penduduk, terdapat kira-kira 74,910 penduduk dewasa lagi yang belum mendapat suntikan. Ada 74, hampir 75,000. Sehubungan dengan itu, kita menyeru kepada mana-mana penduduk dewasa berumur 18 tahun ke atas yang belum mendapatkan suntikan vaksin COVID-19
agar segera mendapatkannya di mana-mana PPP awam berdekatan. Ianya boleh dilakukan secara walk-in atau panggilan melalui MySejahtera. 75,000 lagi yang kita kena cari. Di waktu yang sama, sebenarnya ada isu tertentu yang berlega di waktu ini di kalangan anggota jawatankuasa khas menangani pandemik di peringkat negeri Terengganu, iaitu kadar vaksinasi yang agak rendah di beberapa daerah, iaitu daerah Dongon, Setiu dan Besut berbanding dengan daerah-daerah lain. Isunya ialah sebenarnya semua pihak di daerah yang berkenaan, dari pejabat kesihatan daerah, agensi-agensi, pejabat daerah, pejabat adun dan penyelaras JPKK sedang mencari seramai mungkin penerima vaksin. Kerana bilangan individu dalam data mungkin ada, tetapi gagal dikesan di mana mereka berada. Dan ada kemungkinan mereka mendapatkan vaksin di daerah sebelah. Maka nama mereka, data mereka, bilangan mereka dimasukkan dalam data daerahnya sebelah. Atau di negeri lain tempat mereka bekerja dan tidak berada di kampung halaman mereka sendiri. Ini masalah yang kita hadapi sekarang ini. Orang kata puas dah kita nak cari. Mana lagi orang tak vaksin sampai kita rasa macam tak ada orang dah. Jadi inilah memerlukan kerjasama semua pihak untuk sama-sama kita cari, kita kejar, kita ajak 75,000 lagi rakyat negeri kita yang belum menerima vaksin. Inilah juga kesan yang kita katakan sebagai outward migration dengan izin di atas apa jua sebab yang munasabah. Perkiraan diri mereka berada di negeri, tetapi mungkin jasad mereka berada di negeri-negeri lain atas apa jua sebab. Walau bagaimanapun dalam masa yang sama, data dan statistik ini sedang diperhalusi dan dimurnikan bersama agensi berkaitan di peringkat persekutuan. Tindakan mendapatkan vaksin ini amat penting untuk kita mencapai imuniti kelompok di negeri Terengganu supaya semua dapat dilindungi daripada jangkitan COVID-19. Suntikan kepada golongan remaja juga akan dimulakan tidak lama lagi. Diharapkan semua ibu bapa dan penjaga bersetuju untuk membenarkan anak-anak masing-masing menerima suntikan agar para pelajar kita akan dapat menghadiri persekolahan dalam suasana yang lebih selamat. Sebelum saya akhiri penggolongan saya pada kali ini, saya mewakili semua ahli-ahli yang berhormat ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua, Setiawan, Betara, pejabat Yang Dipertua Dewan Undangan Negeri atas penambahbaikan sistem paparan dan cara pengendalian pada hari ini, pada sidang kali ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada di atas penambahbaikan ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam persidangan kita pada kali ini. InsyaAllah ianya akan dikira sebagai suatu amal kebajikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekianlah sahaja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.